Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-9 daripada 1890 hadis dalam bab sifat-sifat syurga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqabu qausin fil jannati khairum mimma tatlu alaihi syamsu aw taghrub, muttafaqun alaih. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi sesungguhnya pemegang busur panah, sekadar pemegang busur panah di dalam syurga lebih baik daripada apa yang naik matahari dan jatuh matahari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menunjukkan sekadar separuh busur panah yang ada dalam syurga, belum lagi seluruh syurga itu, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kita bangun pagi bekerja, berniaga dan sebagainya, boleh duit, boleh hasil, sambung sampai jatuh matahari, tak boleh nak sama dalam syurga. Sekadar separuh busur panah. Menunjukkan nikmat syurga tak boleh banding dengan nikmat dunia. Qadar yang sedikit dalam syurga tak boleh banding dengan dunia dan segala isinya. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati suqan ya'tunaha kulla jum'atin fatahubbu rihu asy-syam'al fatahtu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamala fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamala fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdadtum husnan wa jamala fayaquluna wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala. Rawahu Muslim. Maksudnya, dan dari Anas radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam syurga itu ada pasar. Mereka, yakni ahli-ahli syurga, datang mengunjunginya setiap Jumaat. Lalu angin yang datang dari utara bertiup dan mengenai wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka, menjadikan mereka bertambah cantik dan segak. Lalu mereka kembali kepada keluarga mereka masing-masing dalam keadaan bertambah cantik dan segak. Lalu berkata kepada keluarga, demi Allah, kami nampak kamu lebih cantik dan segak lebih bermasa kami tinggal tadi. Lalu keluarga mereka yang ada dalam syurga berkata, kamu juga demi Allah bertambah cantik dan segak selepas meninggalkan tempat kami tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni menunjukkan dia antara nikmat syurga ialah boleh pergi ke pasar. Kerana kadang-kadang manusia ni bukan apa, suka pergi ke pasar. Maka Tuhan buat pasar dalam syurga. Mereka meninggalkan rumah, pergi ke pasar untuk bersukaria di pasar. Beli belah cara dia lah, cara dalam syurga yang kita tak tahu bagaimana. Mereka ditiup oleh angin, menjadikan mereka lebih cantik dan segak. Rupa dan pakaian jadi kehormatan. Balik ke rumah, lalu isteri keluarga di rumah kata, lawa pada masa pergi tadi. Dan mereka kata pula kepada isteri di rumah, lawa pada masa tinggal daripada masa tinggal tadi. Begitulah Tuhan jadikan nikmat di dalam syurga. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannati la yatara'awna al-ghurafa fil jannah kama tara'awna al-kawkaba fis sama', muttafaqun alaih. Dan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahli syurga itu dapat melihat, pandang memandang ke arah bilik-bilik di dalam syurga, sebagaimana mereka melihat bintang-bintang terkerwada di langit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menunjukkan bahawa ahli-ahli syurga boleh melihat bangunan mahliga sesama mereka sendiri, macam kita tengok bintang-bintang terkerwada di langit di alam dunia ini. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, syahidtu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam majlisan wasafa fihi al-jannah hatta intaha, thumma qala fi akhir hadithihi, fiha ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, thumma qara'a tatajafa junubuhum 'anil madaji' ila qawlihi ta'ala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, rawahul Bukhari. Dan darinya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, katanya, aku menyaksikan Nabi SAW di dalam majlis yang menyebut di dalamnya sifat-sifat syurga, sehingga selesai menerangkan berkenaan dengannya. Kemudian dia berkata di akhir ucapannya, di dalam syurga itu apa yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang tidak terlintas di dalam hati fikiran manusia. Kemudian baginda SAW membaca firman Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka merenggangkan lambu-lambu mereka bertempat tidur, kerana banyak sembahyang tahajud, banyak beribadat. Tak banyak tidur, ibadatnya banyak. Sehingga firman Allah Ta'ala dalam surah Sajdah, seorang tidak tahu apa yang disimpankan untuk mereka yang sangat menyenangkan hati mereka. Seseorang tak tahu apa nikmat yang Tuhan beri dalam syurga. Tahu tak tahu bila masuk syurga pada hari kiamat kelak. Cuma dia antara ahli syurga itu ialah tatajafa junuhum 'anil madaji'. Orang yang banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza dakhala ahlul jannati al-jannah yunadi munadin, inna lakum an tahyaw fala tamutu abada, wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada, wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada, wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada, rawahu Muslim. Maksudnya, dan dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, apabila masuklah ahli syurga ke dalam syurga, lalu menyerulah oleh yang menyeru, sesungguhnya untuk kamu hidup, kamu tidak mati selama-lamanya, dan untuk kamu sihat, kamu tidak sakit selama-lamanya, dan untuk kamu muda, kamu tidak tua selama-lamanya, dan untuk kamu nikmat, kamu tidak merasa susah dan sakit selama-lamanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa dalam syurga hidup selama-lama, dalam syurga sihat selama-lama, tak ada sakit. Dalam syurga muda selama-lama, tak tua lagi. Dalam syurga, dalam keadaan penuh nikmat, tidak ada susah sedikit pun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, inna adna maq'adi ahadikum minal jannati an yaqula lahu tamanna, fayatamanna yatamanna, fayaqula lahu hal tamannaita, fayaqulu na'am, fayaqula lahu fa inna laka ma tamannaita wa mithlahu ma'ah, rawahu Muslim. Maksudnya, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang sekurang-kurang tempat di dalam syurga
kepada seseorang kalangan kamu ialah orang yang Tuhan berkata kepadanya, bercita-citalah. Lalu dia bercita-cita dan bercita-cita. Mana cita-cita nak namak setara mana? Lalu Tuhan berfirman, adakah engkau telah bercita-cita? Katanya, ya wahai Tuhan. Tuhan berfirman, maka bagimu apa yang engkau cita-citakan dan berkali ganda lagi. Hadis riwayat Muslim. Menunjukkan orang yang paling ringan, yang paling rendah martabat dalam syurga, Tuhan beri nikmat. Setelah Tuhan beri nikmat, sudah cukup nikmat itu. Tuhan kata mau cita-cita nak lagi. Lalu dia pun cita-cita Tuhan beri. Cita lagi, angan-angan lagi nak apa? Angan-angan lagi. Tuhan kata aku beri. Berkali ganda lagi. Sehingga lebih daripada apa yang dicita-citakan. Wa anna Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqulu li ahli al-jannah ya ahli al-jannah fayaquluna labbaika rabbana wa sa'adaik wal khairu fi yadaik fayaqulu hal raditum fayaquluna ma wa ma lana la narda ya rabbana wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik fayaqulu ala u'tikum afdala min dhalik fayaquluna wa ayyu shay'in afdalu min dhalik fayaqulu uhillu alaykum ridwani fala askhatu alaykum ba'dahu abada muttafaqun alaih. Maksudnya, dan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman kepada ahli syurga, wahai ahli syurga. Lalu mereka berkata, ya wahai Tuhanku, dan bahagialah wahai Tuhanku, dan baiklah berada di hadapanmu wahai Tuhanku. Lalu Tuhan berfirman, adakah kamu redha? Lalu mereka berkata, mengapa kami tidak redha wahai Tuhan? Engkau lah ya wahai Tuhan kami. Engkau telah beri pada kami apa yang tak diberi pada seorang pun di kalangan makhlukmu. Tuhan berfirman, adakah tidak aku beri pada kamu lebih baik daripada itu? Mereka berkata, wahai Tuhanku, engkau telah beri yang lebih baik daripada itu wahai Tuhan. Tuhan berfirman, aku kurniakan kepadamu keredaanku, dan aku tidak murka lagi kepadamu selepas ini selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nasara ila al-qamari lailatal badr wa qala innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi muttafaqun alaih. Maksudnya, dan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat ke arah bulan penuh purnama. Lalu dia bersabda, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu dengan nyata, sebagaimana kamu lihat bulan penuh purnama ini, yang tidak memudaratkanmu sedikit pun. Hadis ini menunjukkan bahawa di hari kiamat kita boleh nampak dan tengok Tuhan. Ini mengikut pendapat ahli sunnah wal jamaah. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, sabit dengan hadis yang sahih dan ayat Quran, kita boleh tengok Tuhan pada hari kiamat. Atas dunia tak boleh tengok Tuhan. Disebut dalam Quran, Nabi Musa minta nak tengok Tuhan. Setelah Tuhan bercakap Nabi Musa di gunung Tur Saina, Tuhan kata tak boleh. Wahai Musa, mu tengoklah ke bukit. Lalu Tuhan menunjukkan cahaya hijab. Hijab ialah dinding cahaya antara Nabi Musa dengan Tuhan. Tiba-tiba gunung Tur Saina jadi sama rata dengan tanah. Nabi Musa tersungkur pengsan. Begitulah mengikut pendapat yang sahih,
Kita tak boleh tengok Tuhan di atas dunia ni. Adapun disebut dalam kitab mimpi berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa bolehlah, tapi tak boleh nampak Tuhan. Ada hijab. Nampak tu hijab saja, dinding. Nampak dinding yang mendinding antara dia dengan hamba-Nya. Disebut dalam hadis qudsi yang sahih, Allah Ta'ala jadikan antara hamba dia, makhluk dia, hijab, dinding daripada cahaya. Sekiranya dia buang dinding itu, maka semua makhluk hancur lebur jadi abu habis. Kerana tak tahan berdepan dengan kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pendapat yang sahih di sisi ahli sunnah wal jamaah. Ada pendapat yang dhaif. Tuhan izin dengan cara yang tak sama dengan makhluk. Seperti diberi kepada Nabi SAW malam Isra' dan Mi'raj. Mengikut riwayat yang dhaif. Riwayat yang sahihnya hijab. Bukan nampak lagi. Nampaknya pada hari kiamat kelak. Ini riwayat yang sahih. Wa an Suhaib bin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannati al-jannah yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna shay'an azidukum fayaqulu alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna al-jannah wa nunajjina minan nar fayakshifu al-hijab fama u'tu shay'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim, rawahu Muslim. Dan dari Suhaib radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, apabila masuklah ahli syurga ke dalam syurga, Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, kamu hendak sesuatu yang aku tambah pada kamu? Mereka berkata, tidakkah engkau serikan wajah-wajah kami, wahai Tuhan? Tidakkah engkau masukkan kami ke dalam syurga? Dan engkau selamatkan kami daripada neraka? Lalu dibuang hijab, dibuang dinding. Maka mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka ingin daripada melihat wajah Tuhan mereka pada hari kiamat dalam syurga. Hadis riwayat Muslim. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, Tuhan memberi petunjuk kepada mereka dengan iman mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat. Doa mereka menyebut, subhanakallahumma, maha suci engkau wahai Tuhan kami. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan hormat mereka di dalam syurga ialah salam. Dan akhir doa mereka menyebut alhamdulillahi rabbil alamin. Dan Imam Nawawi menutup kitabnya, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Berkatalah pengarangnya Imam Nawawi radhiyallahu anhu, saya selesai menulis kitab ini pada hari Isnin 4 Ramadan tahun 670 Hijriah di Dimashq, iaitulah ibu negeri Syria pada hari ini. Maka selesailah kita membaca kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, dan insya-Allah kita baca mula balik. Baca hadis yang pertama balik selepas ini, wallahu alam.